أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Okey, sekarang kita tajuk seterusnya tajuk Abdullahi, bapa Nabi, nama dia Abdullah. So mak dia wa Aminah. So nama perempuan ni dia tak ada tanwin. Nama untuk orang perempuan dia tak ada tanwin. So kita baca Aminatu. Wa kana mana was lah. So Melayu sebut adalah je lah. Tapi adalah zaman dululah. Waktu dulu kita zaman dahulu. Li Abdillah. So Abdi, li maknanya mempunyai. So li Abdil Muttalibi. Al-Muttalibi. So biasanya kita tak terjemahlah kana ni. So kita terus kepada li. Li makna mempunyai. So Abdul Muttalib memiliki asyaratu 10 orang anak. Asyaratu abna'in. So Abdul Muttalib memiliki 10 anak. Siapa Abdul Muttalib ni? Ketua Sayyidi. Sebab sini kita baca bawah bawah kan Abdullah ni. So yang ni orang yang sama kan? Sayyidi Quraisy. Sayyid ketua, penghulu. Sayyidina Muhammad ni lah Sayyid. Ketua Quraisy, penghulu Quraisy. Wa Abdullah, dan Abdullah ialah so kita boleh baca sama ada kita nak sambung dengan kana balik. So wa kana Abdullah wasitatan ikdi. So kalau kita ataf ni, waw ni kita ambil daripada sini. So maknanya soalan kita kata wa kana tu ni. So wa kana Abdullah. Abdullah adalah wasitah, center. Jadi digunakan untuk center. Ikt, kalung. Kalung. Kalung yang dipakai oleh wanita tu. So dia kata yang tengah tu kan dia bubuh permata yang hebat sikit lah kan. So wasitah ni. Jadi kalau orang Arab kalau dia nak kata satu benda yang penting, yang utama, dia kata wasitah al-ikt. Jadi dia kata yang utama di antara anak dia tu, yang 10 tu, yang utamanya ialah Abdullah. Yang masyhurnya Abdullah. Yang pentingnya Abdullah. Yang mendapat perhatian lebih ialah Abdullah. Wa zawwajahu. Waw dan zawwajahu. Zawwaja mengawinkan. Zawwajahu abuhu. Aminata. Abuhu, ayah dia, ayah Abdullah, zawwajahu, telah mengawinkan Abdullah dengan Aminata. Dengan Aminah. Siapa Aminah? The daughter of Aminata binta. Sifat dia lah. Binta Wahbin. The daughter of Wahab. Siapa dia Wahab ni? Macam tadi kan, siapa dia Abdul Muttalib? Sayyidi kan? Tengok baris dia ni. Baris sini nak bubuh baris Sayyid ni tengok Abdullah kan? So sini nak bubuh baris Sayyid tengok Wahab kan? So Wahab kasrah. So sini Sayyidi. Tuan kepada, ketua kepada Bani Zuhrah. Zuhrata. Nama perempuan. Tak ada baris bawah. Sepatutnya Bani Zuhratin. Ini dia macam Fatimah, macam Aminah.
So Bani Zuhrata. Dan wahia Aminah yauma izin pada hari itu, pada hari tersebut, that day, pada hari tersebut ialah afdalu, yang paling afdal, paling terbaik, paling lagi terbaik lagi, yang terbaik. Maknanya wanita yang terbaik, wanita yang paling baik. Afdalum ra'atin. Imra'ah, wanita. Afdal, yang terbaik ataupun paling afdal. Di kalangan. Pada ni makna sini, konteks di sini maksudnya di kalangan orang Quraisyin. Dari segi apa tu? Nasaban. Dari segi keturunan. Dan dari segi maudhi'an, kedudukan. Ini masdar ni. Jangan confuse dengan makna tempat. Tempat pun kita panggil maudhi'. Ini kita panggil masdar mimi. Ada mimi pula. Yang ada min ini, ada min kita buat, asalnya wada'ah itu wada'an. Ini asal masdar wada'ah. Letak. Wada'ah mana letak? Masdar dia perletakan. Meletakkan dan wada'an. Tapi boleh juga masdar dia jadi bubuh min. Bubuh min jadi masdar nama dia masdar mimi. Contohnya zahabah kan? Biasanya zahabu, zahabun. Ini masdar, pemergian. Tempat pergi, mazhab. Tempat pergi. Isim makan. Tapi kalau kita nak jadikan dia sebagai masdar mimi, kita kata ini makna dia sama dengan ini. Zahabun dengan mazhabun. Ini pun pemergian, ini pun pemergian. Sebab itu dalam hadis Rasulullah lagi tandas, iza zahaba mazhaba. Iza zahaba mazhaba. Bila dia pergi dengan suatu pemergian. Iza zahaba mazhaban. Ataupun iza zahaba mazhaban, maknanya bila dia pergi ke tempat pergi, isim makan. Semana boleh dua? Boleh dua-dua. Okey, terjemah sekali lagi. Abdullah dan Aminah. Abdullah dan Aminah. Abdul Muttalib memiliki, Abdul Muttalib yang merupakan ketua kaum Quraisy memiliki 10 orang anak, asyaratu abna. Dan anaknya yang bernama Abdullah wa Abdullah, wa kana Abdullah wasitatal ikdi, yang paling utama di kalangan 10 orang tadi. Terjemahan lafzi dia, Abdullah adalah, kalau anak tu diumpamakan manik-manik tu, sini manik tu, so yang besar sekali tu, yang bubuh yang mahal sekali tu, itulah yang dikatakan wasitatan ikdi. Kemudian abuhu, ayah dia, telah mengawinkan dia dengan seorang wanita bernama Aminah, the daughter of, anak perempuan kepada Wahab. Dan Wahab merupakan ketua Bani Zuhra. Wahia Aminah yauma izin, pada hari itu merupakan wanita yang paling afdal fi Quraisyin, di kalangan Quraisy, dari segi keturunan dan dari segi kedudukan. Walam yalbas Abdullahi an mata. Orang Arab kalau dia nak kata tak lama kemudian, dia guna lam
yalbas, kemudian dia masukkan an. Ini makna tidak lama kemudian. So an tak perlu diterjemahkan. So satu package ni maksudnya tidak lama kemudian, matilah gitu. Mata. So kalau kata tidak lama kemudian, pergilah. Lam yalbas an zahaba. Tidak lama kemudian pergilah. So sini tidak lama kemudian Abdullah pun meninggal. Mata. Ini tak ada ni garis ni. Wa ummu, sedangkan pada waktu tu wa ummu Rasulillahi, sedangkan mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilun, hamil kepada Nabi. Hamilun bihi, hamil Nabi. Bihi itu maknanya asalnya hamil mana bawa. Hamala yahmilu mana bawa kan. So bawa orang ni bihi tu. So mana hamil lah. Perempuan kan hamil. Kalau bawa ni orang Arab semua hamilun. Ini pembawa. Lelaki, kalau perempuan hamilatun, pembawa. Tapi sini dia tak guna perkataan hamilatun. Sebab bukan maksud dia pembawa, maksud dia mengandung. Mengandung ada orang lelaki? Tak ada. So bila tak ada, tak perlulah bubuh ta. Yang bubuh ta ni kalau lelaki pun ada, perempuan pun ada. Baru bubuh ta. Kata sifat. So ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil kepada Nabi. Waqad ra'at, dia telah melihat. Qad ni mana telah? So kalau past tense, cerita dalam past tense dia akan jadi had lah. Tapi kalau cerita dalam present tense dia akan jadi has. Kalau ada qad. Qad kan kita sekarang ni cerita dalam past tense kan. So jadi had lah. Tapi kalau cerita sekarang ni dia baru saja pergi apa semua ni, maksud dia has. So has gone. Kalau cerita dulu jadi had gone. So waqad ra'at, dia telah melihat. Min, from, daripada asar. So asar mana? Petunjuk di sini. Asar mana? Banyak mana? Kesan-kesan pun mana? Asar. Kesan-kesan sejarah kita panggil asar. Tapi sini maksudnya petunjuk. Wal ayati, dan tanda-tanda. Ayat Quran itu sebenarnya tanda-tanda, makna dia yang makna lafzi dia sebenarnya, makna tanda-tanda. So wal ayati ma yadullu, maksudnya mana? Apa yadullu, yang menunjukkan, anna, bahawa, datang sekali lagi li kan, mempunyai kan. So kalau mempunyai sini, so kita terjemah mula dengan ibnilah. Anna, bahawa anaknya akan memiliki li kan, sya'nan, akan memiliki kedudukan. Sya'nu ni perkara besar. Terjemahan kalau kedudukan ni kedudukan yang besar, yang hebat, seperti kedudukan. Asal makna sya'nun maknanya hal, keadaan, perkara. Sya'nun. So ni isim inna lah ni ya, isim anna ni. Duk jauh. So anna sya'nan libniha. Okey, terjemah sekali lagi. Walam yalbas Abdullahi an mata. Tidak lama kemudian Abdullah pun meninggal. Wa ummu Rasul, dan dalam keadaan mak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil. Habis itu. Ni selingan aja ni. Kan ada situ kan. So ayat dia sebenarnya walam yalbas Abdullah an mata. Titik situ kan. Kemudian sini pula Aminah pula telah melihat sesuatu yang menunjukkan bahawa anak dia ni akan memiliki perkara besar. Akan memiliki kedudukan yang didapati daripada petunjuk-petunjuk dan juga tanda-tanda yang dia lihatlah.
Sama ada dalam mimpi dia ke ataupun dalam seharian dia. Okay, ringkas cerita wiladatuhu. So wiladah artinya kelahiran. Hu tu nya lah. Kelahirannya. So kelahiran sifatnya yang karimah. Kelahiran yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasabnya, nasabuhu yang zaki. Zaki yang soleh, yang mulia, yang suci, yang baik-baik. So ini semua kata sifat kan? Tengok sini wiladah ni kan, kalau kita buat ini wiladah. Ada ta situ kan? Wiladah. So sifat dia ni karimah. Karimatun. Kelahiran yang mulia. Cuma sini datang domain kan sini kan? Nya dalam bahasa Arab tu. Jadi kata sifat tu terpisah lah. Yang ni pun sama juga. Kalau kita buang hu tu, nasabun zakiyun. Masuk alif lam, an-nasabu az zakiyu. Nasab yang mulia. Kalau masuk domain celah ni, ini kena buang. Alif lam kena buang. Bukan. Kena buang lah. Sini kena buang alif lam. Sini tak boleh buang lah. Sebab ma'rifah ni. Kelahiran mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang baik-baik, nasab yang soleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulida. Waw tak perlu terjemah sebab waw ni waw mula. Waw starting. Dia banyak waw ni, waw bulan. Yang kita sini waw mula. Tanda permulaan ayat. Kita panggil waw ibtida' ataupun waw istinaf. Wa wulida dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Yauma. Pada hari kena bagi atas. Yauma. Yaumalis isnaini. Hari Isnin kita panggil Isnain bahasa Arab. So hari Isnin. Hari yang keberapa? Al-yauma as-sani ke kan? Asyara 10. Yang ni 12 lah. So hari yang ke 12. Min. Ini nak nyatakan bulan, kita kata from tu makna from. Padalah kalau bahasa Melayu kita. So Arab sebut from. Hari Isnin, hari yang ke-12 daripada, maknanya pada bulan Syahri Rabi'in. Rabi'in al-awwal. Awali. Ini kata sifatnya. Sebenarnya dia ada tanwin. Rabi'un. So sini pun asalnya ada tanwin. Kena macam mana? Rabi'inil awwal. Tanwin bertemu dengan alif lam. Kena berbundung kan? Rabi'ul awwal. Rabi'ul awwal, Rabi'ul awwal. Rabi'ul awwal. Tahun-tahun. Kalau pada kena baca ama. Kalau tahun saja amu. Tapi kalau maksud ayat kita ni pada ama, pada tahun gajah. Al-fili. Tahun 570. Khamsumi'atin kan? Khamsumi'atin wa sab'ina. Al-Masihi. Dia biasanya dia tulis mim situ kan? So mim tu makna Masihi lah. Tahun Masihi ataupun tahun milad. Al-miladi. So am. Sebab dia sifat kepada am ni. Kalau kita guna sanah, kena jadi Masihi lah.
Sini akan jadi miladiyah. Tapi kita guna am. So am ni muzakkar. So sifat pun masihiyah. So, al-masihiyah. Fakana. So fakana al-yawm, hari itu ialah as'ada, paling bahagia hari. So hari yang paling bahagia. So kalau tak ada kana kita baca as'adu. As'adu yaumin. Macam tadi afdalu imra'atin. So fakana al-yawm, pakai hari itu ialah hari yang paling bahagia. As'ad maksudnya paling bahagia. As'adu. Fakana as'ada yaumin. Di mana tala'at, terbitnya pada hari tersebut matahari asy-syamsi. Kana as'ada yaumin tala'at fihi asy-syams. Ini yaum lah. Saya kita terjemah sekali lagi. Dan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, hari yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah, bersamaan dengan 570 Masihi. Maka hari tersebut ialah hari yang paling bahagia, di mana pada hari tersebut matahari terbit. Siapa dia tu, Nabi tu? Nama tak sebut lagi. Wahwa, and dia adalah, kalau bin, nama asalnya semua ada tanwin. Muhammadun, Aliyun, tapi bila ada bin, tanwin semua hilang. So Muhammadun ni bila ada bin jadi bacanya Muhammadu. So wahwa Muhammadu benu, dan bin, baris bin akan ikut nama anak. Sini kan anak dia, sini kan son. So baris dia tu akan ikut yang ni. Okey, sini sekarang ni Muhammadu benu, lepas ibnu kena baris bawah. Lepas ibnu kena baris bawah sebab dia idhafah, son of. Okey, so Muhammadu benu Abdillahi. Okey, Abdi dah baris bawah kan? So ibnu nak baris apa? Bawah lah, sebab ibnu kena ikut nama dia. So ibnu ni ikut nama Abdullah kan? Tadi Abdullah kita bagi bawah kan? So Abdillahi ni. So bila dah mula bagi bawah, nanti semua bagi bawah sampai ke datuk nenek moyang dia. Okey. So Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi. Sini pun ibni Hashimi. Ibni Abdi Manaf ibni Qusay bin, son of Qusay, son of Ibnu Qusay bin Kilab bin Murrata. Tengok Murrah, nama yang ada ta, dia tak boleh ada tanwin kan? So dia hanya tak boleh bagi bawah kan? Dia kena bagi atas kan? So Murrata. Tapi sebenarnya dia duduk bagi bawah kan? Tapi Nun ibni kena ikut ta ke kena ikut ti? Ti lah, sebab ni uzur aja baca bagi atas. Tapi status status bagi bawah. Kita ikut status. Sini semua status bagi bawah. Yang ni uzur saja bagi atas. Tapi hakikatnya dia bagi bawah. Jadi dia punya sifat ni kena ikut yang asal lah. So asal Murrata bani Ka'bi bani Lu'ay bani Ghalib bani Fihr bani Malik bani An-Nadr bani. Yang ni tengok ada ta tu. Kinanati ke kinanata?
Kinanata. So kinanata. So yang ni nak ikut ta ke ti? Ti. So kinanata bani. Okey, Khuzaimah. Nak baca ta ke ti? Ta. Kan? So kinanata bani Khuzaimata. So ni kena? Ni. Khuzaimata bani. Okey, mudrakadata kan? Mudrakadata. So mudrakata ke mudrakati? Mudrakata. So mudrakata ni kena? Ni. Mudrakata bani Ilyas ni bukan nama Arab. So bukan nama dia tak ada tanwin. So bila tak ada tanwin dia sama dengan yang ada ta ni. Bagi atas ke bagi bawah? Atas. Sesuatu nama yang tak ada tanwin, kalau baris bawah dia jadi tak ada. Dia kena tukar jadi baris atas. Contohnya Ibrahim. Ni bukan Arabik. So bukan Arabik, dia tak ada tanwin. Ibrahimu. So bila kita tak ada tanwin, so dia tak ada baris bawah. Diganti dengan baris atas. So sini akan jadi Ilyasi kasar. Mudrakata bani Ilyas bani. Kalau ben tu semua bagi bawah lah. Ni ben. Ben semua bagi bawah. Be ibni Mudar. So ibni Mudar. Mudarabah. So ibni Mudarabani Ma'addun. Yang ni Arab. So ibni Ma'ad dibni. Okay, Adnan. Macam Osman. Ada alif nun. Nama ada alif nun belakang tu. Ghairu munsharif. Mana tak ada tanwin. So Osmanu. Jadi tak adalah Osmani kan. Kena ada Osmana saja. So sini akan jadi Ma'ad dibni Adnan. Adnan. Habis. Maknanya sebab dia susu galuh dia akan pergi kepada asal keturunan Arab. Adnan. Yang masyhur. So biasanya berhenti di situ. So Adnan. So dia habis sinilah. Adnan. So keturunan Nabi ni keturunan Arab. Asalnya Adnan. So dia kahwin. So yang Arabnya Adnan. So wayantahi, intaha yantahi, berhenti. Yantahi. Intaha yantahi. Intaha yantahi. Berhenti. Terhentilah. Terhenti nasabu. Nasab, the nasab of. Nasab of. Ada ni ke ada nana? Ada nana. So, terhenti nasab Adnan sampai ke ila sayyidina penghulu kita iaitu tengok sayyidi bagi bawah kan sini kan. Ini kita panggil jar kan. So Ismail kena jar juga. So Ismail ada tanwin ke tak ada? Tak ada tanwin. So tak ada tanwin tak adalah bagi bawah. Jadi ila sayyidina Ismaila. Ismaila bani Ibrahim tadi pun tak ada bagi bawah kan? So Ibrahim ibni Ibrahim alaihima, ala ke atas, hima mereka berdua. Ni doa. Doa peace be upon them. Ni upon lah ni. Alai ni. Upon. Hima tu them. Assalam tu peace. So peace be tu tak ada Arab. Peace be upon them. So alaihima as-salamu. Ini doa. Alaihima as-salam. Okay, ini nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ulang balik. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim
bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrakah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan berakhirlah nasab Adnan sehingga kepada penghulu kita iaitu Ismail bin Ibrahim. Semoga Allah memberi selawat dan salam ke atas mereka berdua. Falamma, fa maka, lamma tak kala, bila, when. So lamma, when. Wada'at, melahirkan, hu, nya. Apabila melahirkannya emaknya, ummuhu. So apabila emaknya melahirkannya, maka arsalat, dia telah mengirimkan, send, ila jaddihi, mengirimkan kepada datuknya, iaitu Abdil Muttalibi. Kirim berita lah. Arsalat annahu, mengirimkan berita bahawa, annahu, bahawa dia qad telah wulida, dilahirkan, laka, untuk kamu, seorang bayi, gulam. So gulam, tengok keadaan nak terjemah tu. Kadang kalau untuk hamba, kita sebut hamba lah, gulam juga dia panggil. So kadang budak-budak biasa pun gulam, baby pun kadang-kadang guna gulam. So dia luas, tengok konteks. So dikirimkan berita kepada dia bahawa kita beritahu kamu dah dapat cucu. Fa'atahu. So ata, mendatangi. Lalu datanglah dia kepada baby tersebut. Ini refer kepada Nabi. Fa'atahu. Fanazara ilaihi. Lalu dia tengok lama-lama, memandang. Fanazara ilaihi. Dan dia melihatnya. Kemudian dia bawa. Hamalahu. Hamalah dia membawa. Dan dia bawa Nabi ke Kaabah. Dakhalati, masuk kan? So dakhala al-Ka'bata bihi. So dia masuk dengan Nabi, masuk ke dalam Kaabah. So dakhala tak perlu ada ilah. Nak beri ilah pun boleh, tak beri ilah pun boleh. Kalau tak beri ilah, kena bagi atas. Maf'ulun bih. So dakhala al-Ka'bata bihi, bersama dengannya. Wa qama, dan dia berdiri. Sambil yad'ullaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamida yahmadu, memuji-muji. Wa yahmaduhu, sambil memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Wa sammahu, dan dia menamakan bayi tersebut dengan nama Muhammadan. Sama alif maksurah. Kalau ada dhamir, kena masukkan alif mencancang. Sama, barulah bubuh dhamir. Sammahu, sammaka, sammahum, dia menamakannya, dia menamakan kamu, dia menamakan mereka. So dia menamakan, so ada dua maf'ulun bih lah. Ini satu maf'ulun bih, ini dua. Dia menamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Wa kana hadzal ismu, wa kana hadzal ismu, wa kana hadzal ismu, dan nama ini ghariban, asing. Orang Arab tak pernah bubuh nama Muhammad yang dipuji. Artinya yang dipuji. Gharib. Gharib dalam bahasa Arab boleh guna kalau orang asing datang, stranger, kita panggil gharib.
Ana gharib, jamak ghuraba. Ghuraba. Itu pun asing juga. Ni orang asing. Yang ni kata sifat. Strange. Fata'ajjaba al-arabu. Arab terkejut. Arab heran dengannya. Dengan nama tersebut. Kalau guna ta'ajjaba kena pakai min. Heran kepada apa benda? Saya heran dengan kamu. So ta'ajjabtu minka. Ta'ajjabtu minka. Jadi kepada itu. Saya heran saya heran terhadap kamu. Saya takjub dengan kamu. Tengoklah masa Melayu dengan kau nak buat apa. Tapi Arab guna min. Ta'ajjaba. Sekali lagi terjemahan. Falamma wada'athu ummuhu. Dan apabila emaknya melahirkannya, maka dia telah mengirimkan kepada datuknya iaitu Abdul Muttalib satu berita bahawa annahu telah dilahirkan untuk kamu seorang baby ulam. Lalu dia pun datang kepada cucunya, fa'atahu fanazara ilahi, dia lihat kepada cucunya, wa hamalahu, dan dia bawa pergi Kaabah lah. So sampai di Kaabah, wa dakhalal Kaabah, dia pun masuk dengan membawa Nabi cucunya ke Kaabah, Al-Kaabah. Di dalam Kaabah, wa qama, dia berdiri. Ini hal dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdoa kepada Allah, memuji-muji Allah, dan dia menamakan cucunya itu dengan nama Muhammad. Dan nama ini pelik. Arab pun terkejut dengan nama tersebut. Fata'ajjaba minhu al-arabu. Wasammahu maknanya Abdul Muttalib menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Kisah seterusnya, radha'atuhu, penyusuannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyusuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wal tamasa Abdul Muttalibi, mencari. Iltamasa artinya mencari. So Abdul Muttalib mencari untuk hafidihi, hafid cucu, untuk cucunya yang yatim. Al-hafidihil yatimi. Ini kata sifat kepada hafid. Alladhi, yang kana, adalah Nabi cucunya tadi, ahabba, yang paling dikasihi di kalangan auladihi, anak-anaknya. Sini anak cucu lah. Kana ahabba auladihi. Cari apa ni? Iltamasa. Murdi'an, ibu susu. Cari ibu susu. Minal, di kalangan al-badiyati, orang-orang badui. So badiyah boleh dua makna. Kawasan pedalaman kita panggil badiyah, ataupun orang tu sendiri, people, orang yang duduk di kawasan pedalaman tu, orang badui, kita panggil badiyah. So cari murdi', ibu susu di kalangan orang-orang badui, ataupun cari ibu susu di kawasan badui. Ala, sebagaimana adati, kebiasaan al-Arabi, orang Arab. Ala adah artinya pada sebagaimana biasa. Wa adrakat, memperolehi. Hadhihi sa'adah. Wa adrakat Halimah as-Sa'diyata hadhihi sa'adatu. So asal makna adrakat, memperolehi. Dia nak kata sepatutnya
Halimah memperolehi kebahagiaan tu. Tapi dia tukar jadi kebahagiaan tu dapat Halimah. Kebahagiaan dan keberkatan tadilah. Nak susu Nabi tu, siapa yang dapat peluang? So yang dapat peluang tu, kebahagiaan itu, so Halimah yang Halimah yang dapat peluang tu. Peluang tu dipanggil sa'adah, kebahagiaan. Seolah-olah macam sa'adah tu mencari orang. Kebahagiaan tu mencari orang. So kebahagiaan tu memperolehi Halimah. So dalam terjemahan kita tak boleh ikut dia gitulah. Kita kata Halimah telah memperolehi kebahagiaan itu. So wa adrakat Halimata as-sa'adiyata hadhihi sa'adah. Ceritanya macam mana ceritanya? Wa kanat, dan adalah dia. Okay, kana plus fi'il madhi kan? Tadi kan had kan? So had. So dia telah keluar, kharajat. Ni musim-musim nak cari anak-anak susu ni. So orang Badui ni dia mari ke bandar sebab dapat upah. So keluarlah daripada kampung ni. Kanat kharajat. So dia keluar min, daripada negeri dia ataupun kampung dia. Balad ni pun luas. Balad negeri, balad kampung, luas penggunaan dia. So sini konteks dia kampung lah kan. So dia keluar daripada baladiha, daripada kampung dia. Iltamasa tadi, mencari. Yaltaltamisu, mencari anak susuan. Ar-rudha'ah, plural of rodi'. So rodi', anak susuan, kita panggil rodi'. Jamak dia rudha'ah. So dia pun keluar daripada kampung halaman dia untuk pergi ke bandar mencari anak-anak susuan. Kebetulan dia kata kanal amu. An tadi tahun. Tahun itu. So kana tak perlu terjemah sebab ini refer kepada fi'il madhi, past tense. Am, tahun itu ialah tahun ama jadbin. Tahun kemarau. So masing-masing nak pergi ke bandar untuk dapat habuan daripada orang kaya. Jadbin dan wahum, mereka yang duduk di kampung tu, wahum, mereka fi dalam daikin, dalam kesempitan. Daikin, kesempitan. Dan juga dalam kesukaran. Wa syiddatin. Fi daikin wa syiddatin. So bila sampai ke sana, semuanya dipelawa. Pelawa anak, masing-masing ada anak ni pelawa kepada ibu susu. Sampai dah di Mekah, ramailah pergi tu, bukan dia seorang. So Nabi pun dipelawakan kepada semua tu, ibu-ibu tadi. So urida, dipelawa. Wa urida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi dipelawa kepada, ala ni mana kepada lah, bukan ilah ala. Kalau pakai dipelawa, urida ni dia kena pakai ala. So Nabi SAW telah dipelawa kepada jami'in, semua ibu-ibu susu. Maradi'. Murdi' tadi jamak dia maradi'. Zahidna, mereka menolak. Fihi Nabi. Hi itu dipakai kepada dia. So kalau menolak pakai zahidah ni kena pakai fi. So mereka menolak Nabi. Mereka tak mau terima. Fazahidna fihi. Zuhud ni kan. Zuhud artinya zuhdun. Tolak dunia. So fazahidna fihi. Wa dzalika, yang demikian itu kerana kerana yang demikian itu kerana hunna, mereka, ini kunna ni kana tadi, untuk perempuan kita panggil kunna, kerana mereka yarjuna, mengharapkan. Sebab apa mereka tolak ni? Kerana mereka mengharapkan al-ma'ruf,
Amar ma'ruf. Bukan ma'ruf nahi munkar. So ma'ruf maknanya habuan-habuan, hadiah-hadiah, kebaikan-kebaikan yang akan diperolehi daripada tuan, ibu bapa, baby, bayi tadi. Mereka mengharapkan kebaikan ataupun harta min daripada abi, ayah kepada baby, as-sabi. Sabi kita panggil baby. Sabi panggil, tiflum pun panggil kan, gulam pun panggil. Lalu mereka pun kata, fakulna. Mereka kata, ni bila diserahkan Muhammad dan dia ambil baby ni, dia kata huwa yatimun. Di sini kena ada tambah huwa Tapi tak perlu bubuh kan. Tapi difahami sebab kita baca yatimun tu nak kena ada mubtada. So mubtada mahzuf. So huwa yatimun. So dia ni anak yatim. Wa ma asa. Wa ma asa. Asa mana mungkin. Ma mana apakah? Tanyalah ni. Wa ma asa. Apakah mungkin? Yang mungkin antasna'a. Selepas asa kena ada an, so kita tak perlu terjemah. Wa ma asa antasna'a. Tasna'a tu terus. So apakah yang mungkin emaknya buat, ummuhu, dan datuknya buat. Wa ma asa antasna'a ummuhu wa jadduhu. Maknanya apakah yang mungkin dilakukan oleh mak dan ayah dia untuk memberi hadiah kepada kita kalau dia anak yatim, miskin pula. Ayah sendiri tak ada. Wa ma asa antasna'a ummuhu wa jadduhu. Okay, ulang terjemahan. Radha'atuhu, penyusuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Suhu tu kita terjemah Nabi tu kan? Tak perlu hanya dah. Abdul Muttalib pun mencari untuk cucunya yang yatim itu yang merupakan yang paling disayangi di kalangan anaknya, mencari seorang ibu susu di kalangan orang-orang Badui sebagaimana adat kebiasaan orang-orang Arab. Dan yang mendapat peluang kebahagiaan itu ialah Halimah As-Sa'diyah. Ceritanya ialah suatu hari dia telah keluar daripada kampung halamannya dalam keadaan mencari anak-anak susuan. Kebetulan pada tahun itu ialah tahun yang kemarau, di mana mereka berada dalam keadaan kesempitan dan kesusahan. Semasa sampai di sana, Nabi pun dipelawakan kepada semua ibu-ibu susu dan kesemua mereka telah menolaknya. Yang demikian itu kerana mereka semua mengharapkan habuan daripada ayah kepada anak susuan. Yang pentingnya ayah, ayah dia biasa nak bagi. Bukannya mak ataupun datuk. Lalu mereka saling berkata sama mereka, fakulna, huwa yatimun. Ni anak yatim. Apalah mungkin dia kata mak dia ni. Apakah mungkin dilakukan oleh mak dia dengan ayah dia, dengan datuk dia untuk beri kepada kita? So kalau mereka pun kata gitu, Halimah pun kata gitu jugalah kan? Wahakaza, demikianlah juga. Hakaza, demikian juga. Hakaza fa'alat, yang telah dilakukan oleh Halimah tu. Dia pun berpaling daripada Nabi. Mana menolak juga. Fansarafat. Insarafat artinya berpaling. Fansarafat anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insarafat berpaling maknanya tak nak, menolak. First time, awwala marratin. First time dia tengok, dia menolak. Kemudian selepas tu terasa simpati, terasa sayang pula. Summan atafa, condong kepada, ataupun bahasa moden kita panggil terpaut.
Condong kepada yang terpaut. Kemudian hatinya terpaut pula. In atafa qalbuha. Terpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hatinya condong, tiba-tiba hatinya teringat kepada Nabi. Dan Allah mencampakkan ilham. Wa alhama, mencampakkan ilham. Alhama yudiu ilham. So Allah mencampakkan ilham kepada Halimah. Wa alhamahallahu hubbahu, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencampakkan ilham untuk mengambilnya, akhzahu. Alhamaha akhzahu, mengambilnya. Masa tu tak ada orang yang dia dapat. Tak ada baby yang dapat. So walam, tidak lam takun artinya tidak. Lam takun, satu package. Nafi kepada kana tu. So ma kana ataupun lam takun. Tidak wajadat. Dia tidak menemui ghairahu, yang selain daripada Nabi. Baby lain tak jumpa. Ada baby tu aja. Yang baby lain semua orang lain ambil. Lalu dia pun faraja'at ilaihi. Lalu dia kembali raja'at kepada Nabi. Fa'akhazat, terus mengambilnya. Fa'akhazathu. Kemudian dia bawa. Zahababi, artinya bawa. Asalnya maknanya pergi dengan. Wa zahabat bihi, lalu dia pun bawa ke rahliha, untanya. Asalnya rahlun dia tempat duduk atas unta. So dia bawa ke tempat duduk untanya. Biasanya kita terjemah bukan saddle dia lah. Terus terjemah dia bawa ke untanya. Wala masat barakata. Dan dia telah menyentuh berkat. Berkat ni Nabi lah. So, seolah-olah dia telah menyentuh keberkatan dengan tangannya, biyadiha. So, wala masatil barakata biyadiha. Dan Halimah seolah-olah telah menyentuh keberkatan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Jadi bila dia sentuh keberkatan, jadi bila dia pergi ke unta, dia pun jadi unta berkat. Fakana, maka jadilah likulli syai'in, setiap sesuatu yang ada pada rahliha, pada untanya ataupun pada tempat tunggangan untanya itu, semuanya jadi. Fakana likulli syai'in fi rahliha sya'nun. Jadi satu keadaan yang bukan keadaan lama. Ghairu sya'ni. Satu keadaan yang bukan keadaannya dulu. Ni isim kana ni. Fakana sya'nun ghairu sya'nin. Fakana sya'nun ghairu sya'nin. Ni sifat dua ni. Likulli syai'in fi rahliha. Pada binatang tunggangan dia tu atau apa-apa benda, baggage ke apa semua yang ada dalam saddle dia tu, pelana dia tu, tempat duduk unta semua tu kan, makanan ke apa ke, susu ke apa semua jadi banyak berkat. Dan dia melihat wara'atil barakata, pada liban, fil libani. So liban mana haiwan yang ada susu. Haiwan yang susu, makin banyak susu dia, keluar susu. Dan pada susu tu sendiri, wal albani, pada binatang tu, pada susu dia, pada asyarifi, unta betina dah tua tu, kita panggil syarif. Syarif pun boleh keluar susu juga. Kan? Ataupun jadi segar. Dan juga kedai betina tu, wal atan, pun jadi berkat juga. Wa kullun, setiap orang yaqulu berkata, oh Halimah tu dia ambil budak berkat semua dia.
Tadi semua tak nak. Laqad, sesungguhnya. Kalau ada la situ, sebelum qad, mana sesungguhnya. Sebenarnya, dia ada wallah. Ini jawab kepada sumpah. So, wallahi laqad. Demi Allah. So, kadang-kadang sebut wallahi, kadang-kadang tak perlu sebut. So, wallahi laqad, sesungguhnya Halimah, wahai Halimah, akhasti. Ya Halimatu, wahai Halimah, kamu telah mengambil nasamatan, satu jiwa. Jiwa, individu yang mubarakatan, yang berkat. Wa hasadatha sawahibuha. Sawahib, teman-teman. So, teman-temannya wanita akan sahibah. Jamak dia sawahib. So, teman-temannya dengki kepadanya. Iri hati kepadanya. So, hasadatha sawahibuha. Kita terjemah semula. Hakala demikian juga apa yang dilakukan oleh Halimah. Lalu dia pun berpaling daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Buat pertama kali dia melihat. Ya, awal marratin. Kemudian terpocondong hatinya sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mencampakkan ilham kepadanya sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengilhamkan kepada dia untuk mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di kala itu dia tidak menemui baby yang lain melainkan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'at ilaihi, lalu dia kembali semula. Dia teringat tu, teringat budak tu pergi semula. So dia kembali semula kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah lepas diilhamkan oleh Allah. Lalu dia pun mengambil baby Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa kepada tempat untanya. Sini pun boleh makna tempat, boleh makna unta, boleh makna tempat duduk. Tempat duduk atas unta. Yang ni tempat unta landing ni. Yang ni unta tu sendiri. Ataupun tempat duduk atas unta. So dia bawa kepada unta-untanya. Dan dia seolah-olah memegang keberkatan dengan tangannya. Fakana likulli syai'in fi rahliha sya'nun ghairu sya'ni. Kalau terjemah lafzi, fakana likulli syai'in, setiap sesuatu yang ada pada unta tersebut memiliki, kan mana memiliki tadi kan? Memiliki sya'nun. Memiliki suatu keadaan yang bukan keadaan yang lama. Di mana dia melihat keberkatan pada binatang-binatang ternakannya, pada susu-susunya, pada unta-unta betinanya, pada kedai-kedai betinanya. Dan masa tu lah bawa banyak tu masa tu, bawa, sebab mesti kena bawa unta-unta lain, nak letak budak, baby, bawa keldai, banyaklah. Dan setiap orang berkata, kulun yaqulu, oh Halimah, mu dah ambil baby yang berkat, budak yang berkat, jiwa yang berkat. Dan semua sahabat-sahabat dia yang pergi sekali dengan dia, iri hati dengan dia. Dan unta dia tu dulu mula pergi tu lembek totek tau. So balik tu potong semua kan. Seorang lagi pergi dulu kan, balik dulu. So dia potong semua. Sebab orang kata, Halimah, apa khabar unta ni? Nampak kedai apa semua segar, apa semua potong kami. Itu yang kata dengki. Wallahu a'lam bis-shawab.